Semakin lama kenyataan menteri, semakin seperti kartun. Sukar difahami apa yang sedang difikirkan oleh Menteri Alam Sekitar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man di saat rakyat terpinga-pinga bagaimana hendak mendapatkan bekalan makanan setelah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Beliau berkata fasa pertama PKP pada 18 Mac hingga 31 Mac bukan sahaja dapat memutuskan rantaian COVID-19, malah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini ekoran pengurangan aktiviti seperti pelepasan asap kenderaan, asap cerobong industri dan pembakaran terbuka, katanya dipetik beberapa media. Adakah mengumumkan tentang kualiti udara itu kerja Menteri Alam Sekitar? Sehari selepas kenyataan yang menggembirakan Tuan Ibrahim itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri dilaporkan berkata hanya pemandu sahaja dibenarkan memandu kereta persendirian antara 6 pagi hingga 10 malam bawah Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 yang berkuatkuasa kemarin 1 April. Semua kenderaan persendirian hanya dibenarkan seorang sahaja, iaitu pemandu, kecuali waktu kecemasan, katanya. Bagaimanapun perkhidmatan e-panggilan dan teksi turut dibenarkan beroperasi di jalan raya dalam tempoh berkenaan. Ini bermakna seorang suami tidak boleh menghantar isterinya untuk pergi bekerja atau menaiki tren untuk pergi ke tempat kerja, kerana ini akan menyebabkan kedua mereka melanggar PKP. Maka jika ada keperluan berkenaan, mereka terpaksa memandu kereta secara berasingan. Sudah tentu dasar ini bercanggah dengan tujuan asal Kementerian Alam Sekitar yang ingin mengawal pelepasan asap kenderaan. Baru saja negara disindir oleh masyarakat antarabangsa. Gara-gara cadangan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun supaya isteri meniru gaya dan suara Doraemon untuk memujuk suami supaya menolongnya, kini kita dihidangkan lagi dengan lawak terbaru ini. Apa rasionalnya sebuah kereta persendirian tidak dibenarkan membawa penumpang sedangkan teksi dan e-panggilan masih boleh beroperasi? Teksi dan e-panggilan mungkin membawa lebih daripada seorang penumpang. Adakah mereka dibenarkan berbuat demikian? Sebelum itu, Zuraida Kamarudin disamakan oleh netizen seperti kartun Teletubbies apabila dilihat terlibat dalam aktiviti penyemburan cecair penyah jangkit secara terus ke permukaan jalan dengan memakai peralatan pelindungan diri PPE. Zuraida ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sementara itu, pengasas Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud telah dilantik sebagai penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri. Pelantikan beliau amat dialu-alukan memandang Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kini dilihat keseorangan dalam peperangan melawan wabak COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan dua orang timbalannya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Datuk Aaron Argo Dagang, seperti sudah hilang dari radar. Sebelum itu, kita diberitahu oleh Menteri Kesihatan bahawa virus COVID-19 boleh dihapuskan dengan meminum air suam. Rakyat tertanya-tanya ke mana perginya menteri-menteri Malaysia yang kononnya mahu menyelamatkan Malaysia. Adakah mereka sedang sibuk memberi bantuan kepada rakyat dengan gambar ketika masih muda tertampal pada kampik beras? Kenyataan Menteri-Menteri Kerajaan Perikatan Nasional nampaknya semakin hari semakin clueless. Bagaimana menangani wabak COVID-19 ini? Inilah natijah yang ditanggung apabila merampas kuasa di saat Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus menangani virus COVID-19 sampai hati mereka memperjudikan nasib rakyat demi kuasa. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.